Assalamualaikum, siapa yang suka tikus? Mungkin ramailah yang tak suka, tapi kenapa? Sebab tikus kotor, dia hidup dalam longkang. Kehidupan mereka cuma mencuri makanan dan menyebarkan penyakit. Tapi macam mana kalau tikus tu mereka bersih, mereka daripada baka yang baik? Mungkin kita kurang sikit lah gelinya. Dan macam mana kalau tikus tu dipelihara dan dikawal dalam suasana yang paling baik? Mereka dipilih daripada baka yang paling elit, yang paling sihat, dan mereka diletakkan dalam sangkar yang cukup besar dan luas yang dibersihkan setiap 4 minggu sekali. Setiap daripada mereka diberikan makanan, air dan kelengkapan sarang yang cukup banyak. Tiada pemangsa yang akan membunuh dan menakutkan kehidupan mereka, dan suhu sentiasa dikekalkan pada darjah yang selesa 20 darjah Celsius. Dengan semua ni, maka ia adalah syurga dunia buat tikus. Satu utopia, dunia idaman mungkin bagi setiap tikus yang ada. Eksperimen meletakkan tikus dalam sarang dalam sangkar yang paling baik adalah satu eksperimen yang dilakukan berkali-kali oleh John Calhoun. Dia nak tahu apa yang akan berlaku kalau tikus diletakkan dalam keadaan yang paling mewah, yang paling selesa. Yang peliknya adalah setelah berkali-kali eksperimen yang sama diulang dan diulang, situasi yang akhir tetap akan sama. Syurga tikus itu akhirnya akan jatuh ranak sedikit demi sedikit sehingga menjadi neraka yang menakutkan. Universe 25. Eksperimen ini bermula dengan 4 pasang tikus diletakkan dalam sarang. Setelah 104 hari, akhirnya mereka membiasakan diri dengan tempat yang baru itu dan mereka mula membiak. Di dalam syurga yang terjaga rapi itu, kadar pembiakan berlaku dengan sangat pantas. Populasi tikus berganda 2 setiap 55 hari. Kepada penghuninya, Universe 25 sememangnya sangat indah, kaya dan mewah. Namun kejatuhan total sudah pasti akan berlaku sejak daripada pertama kali pasangan tikus diletakkan di dalam syurga tersebut. Ia bukan hanya kemunduran, bahkan keruntuhan, kemusnahan sepenuhnya. Di Universe 25, sumber makanan dan minuman bukanlah isu langsung. Jika pada habitat lain, makhluk-makhluk berbunuhan untuk mengejar sumber makanan yang terhad di sini, tak ada perebutan yang berlaku. Sebaliknya, hanya ada satu sumber yang terbatas, iaitu ruang. Semakin lama ruangan sangkar Universe 25 itu semakin dipenuhi oleh tikus dan ia menjadi semakin sempit. Melepasi hari 315, pengembangan populasi menjadi semakin perlahan. Mereka mendapati bahawa diri mereka semakin kerap bertemu bahu dengan kawan-kawan tikus yang lain waktu mereka tengah makan, naik tangga dan juga sewaktu mereka tidur. Tikus-tikus mendapati dunia mereka semakin sempit. Bilangan tikus semakin melebihi fungsi sosial yang bermakna. Tikus jantan mula mendapati susahnya kita nak mempertahankan kawasan kita. Maka mereka meninggalkan saja aktiviti tersebut. Perhubungan sosial antara komuniti tikus mula terurai jatuh. Dan tikus semakin susah menjalin hubungan sesama mereka. Tikus-tikus yang gagal, lemah dan tak menyumbang kepada fungsi masyarakat, mereka mula berkumpul sesama mereka
semakin menjauhi kumpulan kelompok tikus yang utama. Diorang ni adalah sampah masyarakat yang tak menyumbang apa-apa pun kepada komuniti. Jumlah keganasan dan serangan-serangan tanpa tujuan menjadi semakin bertambah. Mangsa-mangsa keganasan kemudian mereka pula yang menyerang tikus-tikus lain, menjadikan rantaian keganasan semakin bersambung tanpa henti. Tikus-tikus betina ditinggalkan sendirian di sarang-sarang mereka, menjadikan mereka sebagai mangsa pencerobohan kerana diri mereka tidak lagi dipertahankan oleh tikus jantan. Semakin lama tikus betina menjadi stres, lantas mereka menyerang pula anak-anak mereka yang muda. Kadar pembiakan merudum teruk dan tikus betina mula duduk sendirian di bahagian atas sarang. Tikus betina ini bersikap agresif, mereka tak mahu bersama masyarakat dan tidak mahu miliki pasangan. Kemudian lahirlah pula satu jenis tikus jantan yang baru, iaitu tikus yang dipanggil sebagai tikus-tikus cantik. Mereka ni cuma hanya mahu makan dan tidur. Mereka tak mahu mencari makanan dan mereka tak mahu berlawan untuk mendapatkan ruang. Pada satu tahap, komuniti tikus mula dipenuhi dengan tikus-tikus jantan yang cantik ini dan tikus-tikus betina yang memilih untuk hidup sendirian. Ketika populasi tikus mencecah 2,200 pada hari 560, kadar kematian tikus-tikus muda yang kecil-kecil ini menjadi begitu tinggi, mencecah hampir 100%. Hanya sikit saja tikus yang mampu untuk menjadi dewasa. Hanya sedikit sahaja tikus yang nak mengawan, menjadikan kadar kelahiran jatuh merudum. Tikus-tikus ini sudah pun hilang fungsi sosial mereka, menjadikan mereka tidak lagi berfungsi sebagai tikus. Menurut Calhoun, ini adalah kematian yang pertama yang berlaku jauh sebelum kematian tikus yang sebenar, di mana tikus-tikus ini mula kehilangan semangat dan roh, jiwa serta tujuan hidup tikus-tikus itu mula merudum, mula hilang daripada populasi. Di sebalik kawanan tikus yang sedang mati itu, satu penyakit baru timbul. Tikus-tikus mula menjalinkan hubungan seks sesama sejenis. Masyarakat tikus menjadi hyperseks, dan ini berlaku kemudian mereka hilang terus minat untuk menjalinkan apa-apa hubungan pembiakan sesama pasangan masing-masing. Kadar kanibal di mana tikus memakan tikus menjadi semakin banyak, walaupun hakikatnya sumber makanan tak pernah berkurangan sedikit pun. Bayi-bayi tikus yang baru lahir dimakan oleh tikus dewasa, menjadikan terputus terus talian hayat untuk tikus-tikus itu meneruskan keturunan. Keganasan semakin bertambah. Syurga tikus mula menjadi tempat yang dibenci oleh setiap penghuninya. Ia adalah neraka bagi mereka. Tempat untuk mereka hanya menunggu untuk dimusnahkan oleh diri mereka sendiri. 2 tahun setelah eksperimen itu dilakukan, tikus yang terakhir dilahirkan. Tidak lama kemudian eksperimen itu tamat dengan matinya tikus yang terakhir dalam Universe 25. Eksperimen yang sama diulang sebanyak 25 kali. Itulah sebab kenapa namanya adalah Universe 25 dan hasilnya adalah sama setiap kali. Eksperimen ini banyak memberi pengajaran, terutama sekali apabila dibandingkan dengan sosiologi manusia. Mungkin yang paling menarik dan kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita sekarang adalah ketika mana masyarakat sudah mula sakit, timbullah golongan jantan-jantan cantik. Jantan-jantan berciri wanita yang tiada kemahiran dan mereka tak ada kehendak mempertahankan masyarakat
dan mempertahankan wanita mereka. Eksperimen ni dia dibuat pada tahun 1972, tapi pada tahun 2020 trend kemunculan lelaki-lelaki cantik ini memang kita nampak sedang berleluasa pada waktu sekarang. Macam tu juga dengan trend berkembangnya golongan wanita-wanita agresif yang tak ingin berkeluarga dan ingin hidup sendirian. Dan yang paling utama adalah apabila sesuatu masyarakat itu mencapai tahap kemusnahan, tahap kehancuran rohani dan kematian yang pertama, hypersexuality, hubungan seks yang melampau tidak terkawal dan hubungan seks sejenis mula merebak dan menguasai masyarakat. Tapi dah pasti manusia dia sangat-sangat berbeza lah dengan tikus. Berbanding dengan tikus, kita ada akal yang sangat maju. Kita mampu menggunakan teknologi dan sains untuk menyelesaikan masalah pengurusan sumber. Kita ada sistem perundangan dan kehakiman dan sistem sosial kita sangat-sangat kompleks. Mungkin kita tak akan sampai pada tahap kita akan memakan bayi kita sendiri, kan? Cumanya sampai bila? Mungkin kita hanya menunggu masa. Struktur sosial, organisasi masyarakat akan runtuh sepenuhnya. Keganasan dan gangguan organisasi sosial menguasai populasi dan seks bebas memusnahkan sepenuhnya jiwa manusiawi. Tapi yang paling utama adalah masyarakat mereka akan mula mati sepenuhnya apabila mereka kehilangan makna dan tujuan hidup. Maka di sini aspek yang paling penting yang membezakan antara kita manusia dengan tikus adalah agama. Bila masyarakat hilang agama, hilanglah sudah tujuan mutlak untuk hidup, dan kita akan menjumpai golongan-golongan yang mencari makna mereka melalui keganasan, menerusi hubungan bebas yang tidak terkawal dan kemusnahan diri sendiri. Jadi itulah dia sedikit sebanyak kisah tentang percubaan untuk mewujudkan syurga bagi tikus yang akhirnya berubah menjadi neraka yang cukup menakutkan bagi setiap penghuninya. Apa pandangan anda? Adakah kita sekarang sedang menerima nasib seperti Tikus Universe 25? Tulis dalam bahagian komen. Dan kalau anda menyokong saluran Ajam, tekan pada butang join untuk anda membantu kami meneruskan konten-konten pendidikan yang baik kepada masyarakat. Dan insya-Allah kalau anda suka, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.